Salam sejahtera dan salam damai kasih kepada semua murid cikgu. Hari ini kita meneruskan PDP kita, iaitu menentukan punca bagi suatu persamaan kuadratik. Punca bagi suatu persamaan kuadratik merupakan titik persilangan antara graf fungsi dengan paksi X seperti gambar rajah yang cikgu tunjukkan di dalam slide cikgu ini. Daripada graf, punca-punca bagi persamaan kuadratik ialah pintasan X bagi graf itu. Maksud pintasan ialah tempat pemotongan graf. Kalau kita lihat di sini, graf senyum, dia mempunyai tempat persilangan pada paksi X, ini kita kenali sebagai punca. Ini pun graf sedih, iaitu A lebih pada sifar. Jadi puncanya ialah di tempat persilangan antara graf itu dengan paksi X. Okey, sekarang kita lihat contoh 1. Tandakan dan nyatakan punca bagi persamaan kuadratik yang ditunjukkan di dalam gambar rajah berikut. Seperti yang cikgu sudah menyatakan di awal tadi, punca ialah pintasan X bagi graf itu. Maksudnya graf itu memotong pada paksi X. Disitulah punca. Kita lihat di sini ada dua tempat persilangan, betul? Okey, cikgu zoomkan. Ada dua tempat persilangan, iaitu pada negatif 4 dan juga pada 1/5. Kalau kita hitung itu, ini adalah 1/5. Jadi macam mana cikgu tahu ini 1/5? Jadi bagi murid yang tidak tahu ataupun masih kurang faham untuk membaca graf, sekarang cikgu tunjukkan. Ini adalah 1. Ini adalah 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5. Jadi tempat persilangan ini adalah 1/5. Maka punca graf ini ataupun punca graf fungsi ini ialah X sama dengan negatif 4 dengan 1/5. Jadi negatif 4, 1/5 adalah punca kepada fungsi ini, fungsi kuadratik ini. Okey, sekarang kita pergi ke contoh nombor 2. Tandakan dan nyatakan punca bagi persamaan kuadratik yang ditunjukkan di dalam gambar rajah berikut. Okey, pelajar kena ingat, punca ialah tempat persilangan graf dengan paksi X. Di sini ada dua tempat persilangan. Apa dia kelas? Negatif 1 dengan 4. Maka punca bagi fungsi kuadratik ini ialah negatif 1 dengan 4. Okey, sekarang kita pergi ke contoh nombor 3. Tandakan dan nyatakan punca bagi persamaan kuadratik di bawah. Okey, kita lihat punca ialah tempat persilangan di mana graf fungsi itu dengan paksi X. Jadi di sini berapakah nilai punca di sini kelas? Berapa? Negatif 4 dengan di sini, betul? Negatif 4 dengan di sini. Apa nilai ini kelas? Adakah ini 4/5? Salah. Ini bukan 4/5. Ini adalah apa kelas? Ini adalah 5. Ini bukan 4/5. Ini adalah 5. Jadi punca fungsi kuadratik ini adalah negatif 4 dengan 5. Okey, kenapa dia 5? Okey, sekarang kita lihat. Ini adalah 2 cm kepada 2. Kalau ini 2, ini 4, ini 6, betul? Jadi tengah-tengah ini berapa? Tengah-tengah ini kelas. Ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ini adalah 5, bukan 4/5. Punca bagi fungsi kuadratik selalunya ada dua punca. Kadang-kadang terdapat juga kes fungsi kuadratik mempunyai satu punca. Misalnya seperti ini. Kita lihat fungsi kuadratik ini dia berada di atas paksi X, betul? Jadi ini adalah tempat persilangan
paksi X dengan graf fungsi itu. Jadi di sini hanya ada satu punca. Kadang-kadang fungsi kuadratik ini ada satu punca saja seperti yang kita lihat di dalam slide cikgu ini. Dan kadang-kadang tidak ada punca. Kenapa? Graf itu berada di atas paksi X ataupun di bawah paksi X. Jadi kalau graf itu berada di atas paksi X ataupun di bawah paksi X, maka graf itu tidak ada punca. Oke, soalan seterusnya. Tentukan sama ada setiap nilai berikut merupakan punca bagi persamaan kuadratik yang diberikan ataupun bukan. Seperti soalan yang cikgu terangkan awal tadi, kita boleh menentukan persamaan kuadratik itu dengan menggunakan gambar rajah. Kita lihat di mana tempat persilangan, di situ adalah punca. Seperti yang cikgu sudah tunjukkan pada sebentar awal tadi. Jadi sekarang ini, dia tidak ada graf dan tidak ada fungsi kuadratik dalam graf itu. Jadi macam mana kita nak tentukan punca suatu fungsi kuadratik itu? Jadi ini adalah cara yang alternatif untuk kita menentukan punca kuadratik dalam satu fungsi kuadratik. Misalnya, tengok kita contoh soalan ini. Adakah X sama dengan 1 ini ataupun X sama dengan 3? Adakah 1 dengan 3 ini adalah punca bagi persamaan 2X kuasa 2 tolak 7X tambah 3 sama dengan 0? Adakah dua punca ini merupakan punca bagi persamaan kuadratik? Jadi senang sahaja kelas. Kamu ganti masuk nilai 1 ke dalam persamaan dan nilai 3 kepada persamaan. Kalau jawapan yang kamu hitung ini nanti bersamaan dengan 0, maka itu adalah punca untuk persamaan ini. Kalau nilai yang kamu hitung itu nanti tidak sama dengan 0, maka itu bukan punca persamaan kuadratik bagi soalan ini. Okey kelas, mari kita sama-sama mengira dengan memasukkan nilai 1 ini ke dalam persamaan fungsi kuadratik. Okey, sekarang cikgu tunjukkan 2X ini ganti dengan 1 kuasa 2, ikut saja persamaan, tambah 3 sama dengan 0. Jangan samakan dengan 0 dahulu. Kita hitung dahulu. Okey, kita hitung. Okey, sekarang kita tentukan nilai yang manakah merupakan punca bagi persamaan kuadratik yang di atas ini. Okey, sekarang kita masukkan nilai 1 ini dahulu ke dalam persamaan. 1 kuasa 2 tolak 7 kurungan 1 tambah 3 sama dengan berapa? Kita hitung. Okey, 2 kurungan 1 kuasa 2 tolak 7 kurungan 1 tambah 3. Jadi jawapan dia negatif 2. Okey, sekarang kita hitung bahagian nilai yang ketiga pula. Nilai X sama dengan 3, masukkan ke dalam persamaan. 2, 3 kuasa 2 tolak 7 3 kurungan 3 tambah 3. Okey, sekarang kita tekan ke kalkulator. 2 kurungan 3 kuasa 2 tolak 7 kurungan 3 tambah 3. Okey, jawapan dia 0. Okey, sekarang ni kita lihat mana satu jawapan yang menghasilkan 0 seperti di atas. Adakah nilai 1 ataupun digantikan dengan nilai 3? Mana satu? Jadi 3 ini menghasilkan 0. Jadi kalau dia sama-sama menghasilkan 0, dia sama dengan persamaan ini, makanya 3 itu ialah nilai 3 ini ialah punca bagi persamaan kuadratik di atas. X ini bukan punca dia. Okey, sekarang cikgu nak bagi satu lagi contoh untuk kamu lebih faham lagi, iaitu kita nak menentu mana satu nilai X yang merupakan punca kepada
persamaan kuadratik yang cikgu sudah tulis ini. Jadi langkah itu sama seperti yang awal tadi, iaitu kamu ganti masuk nilai X sama dengan 1 ini ke dalam persamaan, hitung kalkulator, lepas tu 2/3 ini masuk ke dalam persamaan. Okey, sekarang cara dia macam ni, sama macam yang contoh soalan yang tadi. 3, okey, 1 ini ganti ke dalam persamaan. Tambah 1, ikut persamaan tolak 2 sama dengan berapa? Okey, ini kita tekan kalkulator kelas. 3 kurungan 1 kuasa 2 tambah kurungan 1 tolak 2. Jawapan dia ialah 2. Okey, sekarang kita guna X sama dengan 2/3 ke dalam persamaan. Masukkan. 3 2/3 kuasa 2 tambah 2/3 tolak 2 sama dengan berapa? Kita hitung guna kalkulator. 3 kurungan 2/3 kuasa 2 tambah kurungan 2/3 tolak 2. Jadi jawapan dia ialah 0. Okey, mana satu yang menghasilkan sama dengan 0 ini? Iaitu X apabila X sama dengan 2/3. Jadi, punca untuk persamaan kuadratik ini ialah 2/3. Jadi, X sama dengan 1 ini bukan punca kepada fungsi kuadratik di atas. Okey, kita pergi contoh yang ketiga, iaitu kita nak tentukan mana satu nilai X yang merupakan punca kepada persamaan kuadratik di atas ini. Jadi, cara dia sama saja dengan contoh yang pertama dengan contoh yang kedua tadi, iaitu ganti masuk saja ke dalam persamaan itu. Nilai X itu kita ganti masukkan saja. Okey, kita buat satu persatu. Kita masukkan X sama dengan -2 ini ke dalam persamaan di atas. Okey, kurungan. Ikut sahaja kelas. -2 tambah 1 kurungan. Nampak? 2. Kita gantikan. Tolak 1. Okey, kita hitung sama dengan berapa. Buka kurungan. -2 tambah 1. Tutup kurungan. 2. Buka kurungan lagi. -2 tolak 1. Okey. Jadi, jawapan dia ialah 5. Okey. Sekarang, kita gantikan 3 ini ke dalam persamaan. 3 ini gantikan ke dalam persamaan. 3 tambah 1. Nampak tak kelas? Okey, lepas tu 2. X ini ganti dengan 3. Tolak 1. Okey, sekarang kita tekan kalkulator. Kurungan 3 tambah 1. Buka lagi kurungan 2. Buka lagi kurungan 3. Tolak 1. Tutup kurungan sama dengan berapa? 20. Jawapan yang manakah yang menghasilkan sama dengan 5 ini? Adakah itu X sama dengan -2? Ataupun X sama dengan 3? Ya, X sama dengan -2. Jadi, punca bagi persamaan kuadratik di atas ialah X sama dengan -2. Ini adalah punca. Ini bukan punca bagi persamaan di atas. Okey kelas, sekarang kita menentukan punca persamaan kuadratik dengan kaedah pemfaktoran. Yang tadi kita sudah menentukan punca kuadratik dengan menggunakan ganti nilai. Dengan satu lagi kita menggunakan gambar rajah. Okey, sekarang kita menentukan punca persamaan kuadratik dengan menggunakan kaedah pemfaktoran. Okey, sekarang kita nak tentukan punca persamaan kuadratik bagi fungsi ini dengan menggunakan kaedah pemfaktoran. Kita guna
kalkulator sahaja. Jadi kalkulator cikgu ini adalah Sharp. Memandangkan sekolah kita ramai yang menggunakan Sharp. Jadi cikgu ajar kamu menggunakan kalkulator Sharp. Okey. Seperti yang kita sudah belajar, fungsi kuadratik ini ada nilai A, nilai B dan nilai C. Jadi, berapa nilai sini kelas? Nilai A di sini. 1. Ini adalah nilai A. Ini nilai B dan ini adalah nilai C. Jadi, untuk mencari jawapan menggunakan kalkulator, okey, kamu pergi ke fungsi mod, tekan mod, pergi ke kanan sampai kamu nampak EQN, stand for equation. Tekan nombor 2. Okey, tekan lagi ke kanan sampai kamu jumpa QUAD, stand for quadratic. Tekan 2. Okey, sekarang masukkan nilai A sama dengan 1 ke dalam kalkulator. A sama dengan 1. Tekan sama dengan, dia akan keluar B. Jadi B, berapa nilai B? Negatif 5. Jadi tekan negatif 5. Tekan sama dengan, okey, keluar nilai C. Jadi berapa nilai C di sini kelas? Nilai C adalah 6. Jadi tekan sama dengan, jadi X yang pertama ialah 3. Jadi jawapan kita tulis dari bawah dahulu kelas. Dari bawah kita naik ke atas. Okey. X yang pertama, jangan letak X1 di sini. Kamu letak X saja. X yang pertama maksudnya sama dengan 3, tekan lagi sama dengan X yang kedua sama dengan 2. X sama dengan 2. Okey, sekarang kita buat kurungan di atas dia sama dengan sifar. Okey. Sekarang masukkan nilai X ini ke dalam kurungan. X di sini adalah positif. Kalau dia naik ke atas, dia akan jadi negatif 3, terbalik. Kalau X di sini positif. Kalau naik atas, dia jadi negatif. Okey, kalau di sini negatif 3. Jadi di sini dia akan jadi positif 3. Boleh faham? Okey, langkah seterusnya ialah kamu ambil ini, X tolak 3 sama dengan sifar, X tolak 2 sama dengan sifar. Jadi ini jawapan dia. Langkah dia. Senang sahaja. Okey kelas, cikgu bagi contoh yang kedua. Okey. Kita tentukan dahulu nilai A, nilai B dan nilai C dalam fungsi kuadratik ini. Okey, di sini nilai dia berapa kelas? Nilai dia 1. Jadi 1 ini adalah nilai A. Negatif 3 ini nilai B. Bukan 3 saja. Dia negatif 3. Okey. C ialah negatif 10. Bukan 10. Okey. Langkah seterusnya kita tekan kalkulator. Okey. Pergi ke mod. Tekan mod. Sampai kamu nampak normal. Okey, tekan kanan. Nampak? Sampai jumpa nombor 2. Sampai jumpa nampak. Okey, sorry. Okey, sekarang kita lihat contoh yang kedua, iaitu kita nak mencari punca kepada persamaan kuadratik di atas. Okey, langkah pertama, kita kena tentukan nilai A, B dan nilai C. Okey. Di depan ini adalah nilai 1. Ini adalah A. Kalau dia tidak tulis apa-apa di depan,
Kalau nombor tidak ada di depan anu ni, maksudnya nombor di depan ini nombor 1. Okey, ini adalah nilai B dan ini adalah nilai C. Okey, selepas kamu menentukan nilai A, nilai B dan nilai C, kamu tekan calculator, pergi ke mode, sampai pergi ke kanan, tekan nombor 2, kamu tekan EQN. Nombor 2, tekan lagi ke kanan, sampai kamu jumpa kuadratik QUAD. Tekan nombor 2, kamu akan jumpa A. Jadi A di sini berapa kelas? 1, tekan 1. Lepas tu tekan sama dengan nilai B negatif 3. Nilai C negatif 10. Okey. Jadi jawapan X yang pertama ialah 5. Jadi kita tulis di bawah dahulu. Kita tulis jawapan dahulu. Kita tulis jawapan naik ke atas. X sama dengan 5. Ini X yang pertama. Jadi X yang kedua kita tekan sama dengan. Jadi X yang kedua sama dengan negatif 2. Jadi X yang kedua sama dengan negatif 2. Negatif 2. Okey. Selepas tu buat apa cikgu kata tadi? Buat kurungan di atas. Kurungan sama dengan sifar. Okey. Lepas tu letak apa? Letak X di atas. X. Dalam kurungan tu kita letak X. Ini nombor 5. Ini positif. Kalau simpan sini dia jadi apa? Negatif. Dia lawan balik. Kalau ini positif, ini negatif. Kalau ini negatif, ini jadi positif. Okey, ini negatif. Di sini dia akan jadi apa? Positif 2. Selepas tu tulis salin semula benda ni. X tolak 5. Tapi jangan letak kurungan. Kamu keluarkan dia daripada kurungan. X tolak 5 sama dengan sifar, koma. X tambah 2 sama dengan sifar. Ini jawapannya. X tolak 5 sama dengan sifar, koma. Ini masukkan sini. Cuma tambah sifar dengan sifar saja. Buka dia punya kurungan. Ini pun buka kurungan. Masukkan ke sini. X tambah 2 sama dengan sifar. Jadi ini adalah 5 dengan negatif 2 adalah punca kepada persamaan kuadratik ini. Okey, sekarang kita lihat contoh yang kedua, iaitu kita nak mencari punca kepada persamaan kuadratik di atas. Okey, langkah pertama, kita kena tentukan nilai A, B dan nilai C. Okey, di depan ini adalah nilai 1. Ini adalah A. Kalau dia tidak tulis apa-apa di depan, kalau nombor tidak ada di depan anu ni, maksudnya nombor di depan ini nombor 1. Okey, ini adalah nilai B dan ini adalah nilai C. Okey, selepas kamu menentukan nilai A, nilai B dan nilai C, kamu tekan calculator, pergi ke mode, sampai pergi ke kanan, tekan nombor 2, kamu tekan EQN. Nombor 2, tekan lagi ke kanan, sampai kamu jumpa kuadratik QUAD. Tekan nombor 2, kamu akan jumpa A. Jadi A di sini berapa kelas? 1, tekan 1. Lepas tu tekan sama dengan nilai B negatif 3. Nilai C negatif 10. Okey. Jadi jawapan X yang pertama ialah 5. Jadi kita tulis di bawah dahulu. Kita tulis jawapan dahulu. Kita tulis jawapan naik ke atas. X sama dengan 5. Ini X yang pertama. Jadi X yang kedua kita tekan sama dengan. Jadi X yang kedua sama dengan negatif 2. Jadi X yang kedua sama dengan negatif 2. Negatif 2. Okey. Selepas tu buat apa cikgu kata tadi? Buat kurungan di atas. Kurungan sama dengan sifar. Okey. Lepas tu letak apa?
letak X di atas. X, dalam kurungan tu kita letak X. Ini nombor 5. Ini positif. Kalau simpan sini dia jadi apa? Negatif. Dia lawan balik. Kalau ini positif, ini negatif. Kalau ini negatif, ini jadi positif. Oke, ini negatif. Di sini dia akan jadi apa? Positif 2. Selepas tu tulis salin semula benda ni. X tolak 5. Tapi jangan letak kurungan. Kamu keluarkan dia daripada kurungan. X tolak 5 sama dengan sifar, koma. X tambah 2 sama dengan sifar. Ini jawapan dia. X tolak 5 sama dengan sifar, koma. Ini masukkan sini. Cuma tambah sifar dengan sifar saja. Buka dia punya kurungan. Ini pun buka kurungan. Masukkan ke sini. X tambah 2 sama dengan sifar. Jadi ini adalah 5 dengan negatif 2 adalah punca kepada persamaan kuadratik ini. Okey kelas, setakat ini pembelajaran kita. Diharap semua murid faham apa yang cikgu ajar sebentar tadi, dan cikgu akan postkan latihan kita ke dalam grup WhatsApp kita, dan semua murid cikgu mesti hantar latihan itu tepat pada waktunya untuk cikgu semak. So, terima kasih.